Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Madam Zaria. Pada hari ini, saya, Nurhanan Ainal binti Hairul Faizi bersama 3 orang lagi sahabat saya akan membentangkan tugasan 3 yang telah diamanahkan kepada kami. Jadi, kami berempat telah memilih novel berjudul Lieutenant Adnan Wirabangsa oleh Abdul Latif Talib. Berikut merupakan nama-nama ahli kumpulan serta nombor ID kami berempat. Seterusnya, bagi isi kandungan yang pertama adalah pengenalan, yang kedua, sinopsis, yang ketiga, nilai-nilai murni, yang keempat, kelemahan, yang kelima, penambahbaikan dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi bagi pengenalan, saya akan menceritakan serba sedikit biodata pengarang. Nama diberi Abdul Latif bin Talib atau lebih dikenali sebagai Pak Latif, merupakan anak kelahiran kampung Ulu Sepri, Rembau, Negeri Sembilan. Kini, beliau menetap di Jelebu, Negeri Sembilan. Beliau telah menghasilkan sebanyak 20 karya novel kanak-kanak, remaja dan dewasa yang telah diterbitkan. Sejak tahun 2007, beliau lebih menumpukan pada penulisan novel sejarah bersama syarikat penerbitan PTS. Kini, lebih 30 buah novel telah dihasilkan. Seterusnya, beliau juga telah menerima pelbagai anugerah dan salah satunya adalah pingat khidmat cemerlang masyarakat oleh Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 2007. Selain itu, dalam senarai top 100 penerima royalti tertinggi bagi jualan 2011 PTS, beliau telah menduduki tempat pertama dalam senarai tersebut. Pada tahun yang sama, jualan buku-buku beliau yang mengkomplikasikan beberapa novel yang telah diterbitkan iaitu Imam-Imam yang Benar, Halifah-Halifah yang Benar dan Perang-Perang yang Benar telah mencecah lebih RM1 juta. Dua yang pertama daripada 3 kompilasi novel itu pula tersenarai dalam top 10 judul buku paling tinggi sepanjang tahun 2011 berdasarkan perolehan ringgit. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa merupakan salah satu hasil karya yang telah diterbitkan oleh pengarang. Di sebelah kiri ini, kita dapat melihat seorang lelaki. Nama beliau adalah Adnan bin Saidi atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan. Beliau merupakan seorang anggota tentera dan askar Tanah Melayu dari Brigade Infanteri 1 yang bertempur dengan Jepun dalam pertempuran Singapura. Beliau dianggap oleh rakyat Singapura dan rakyat Malaysia hari ini sebagai wira untuk tindakannya dalam pertempuran Bukit Candu untuk Pasir Panjang. Jadi, Lieutenant Adnan merupakan watak utama dalam novel ini. Seterusnya, sinopsis. Bagi permulaan bagi novel ini adalah pengarang menceritakan bahawa kehidupan Lieutenant Adnan semasa kecil yang membesar di bawah jagaan bapanya iaitu Pak Saidi dan ibunya Mak Milah. Adnan merupakan seorang anak yang sangat baik dan rajin kerana sering membantu ayahnya menoreh getah, bersawah padi dan membersihkan kebun durian. Bapanya, Pak Saidi seorang yang sangat tegas dan berpandangan jauh kerana sanggup menentang tumahan orang kampung demi menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Inggeris. Oleh itu, Adnan mendapat pendidikan awal di sekolah Inggeris di Pekan Sungai Ramal sebelum memasuki kem tentera di Camp High Lines untuk melayakkannya menjadi seorang tentera. Selain itu, Adnan telah berjaya menjadi rekrut terbaik selepas tamat sesi latihan di Port Dickson. Adnan juga mendapat kenaikan pangkat yang sangat cepat dalam ketenteraan kerana kredibilitinya, malah telah dianugerahkan uniform khas sewaktu berada di London untuk Majlis Pertabalan King George ke-4. Dia kemudiannya berkahwin dengan Sofia Fakih muda dan mendapat 3 orang anak iaitu Mohta, Zainuddin dan Fatimah sebelum Perang Dunia Kedua. Bagi perkembangan pula,
Peristiwa tertumpu pada suasana kehidupan penduduk di Kampung Sungai Ramal yang hidup dalam kemiskinan. Kebanyakannya, penduduk kampung melakukan aktiviti bercucuk tanam, bersawah padi, menoreh getah dan menternak. Kemiskinan penduduk kampung yang telah memberikan kesedaran kepada ayah Adnan iaitu Pak Saidi untuk mengubah nasib bangsanya. Jadi, mereka tidak harus kekal menjadi petani yang miskin. Jadi, Pak Saidi berpendapat bahawa anak-anak perlu diberikan pelajaran yang sempurna agar mereka lebih berpendidikan dan akhirnya mampu membawa perubahan kepada keluarga, bangsa dan negara. Selain itu, Pak Saidi juga turut membekalkan anak-anak mereka ilmu silat sebagai pertahanan diri dan mengajar anak-anaknya ilmu agama dan mengaji Al-Quran pada waktu malam. Malah, Pak Saidi sentiasa menasihati anak-anaknya tidak kira masa dan membawa mereka bersembahyang berjemaah di surau kampung mereka. Perumitan menceritakan bermula apabila Jepun mula mendarat di Kota Baharu dan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Lieutenant Adnan dan kumpulannya daripada kompani C diarahkan ke Pasir Panjang dan Bukit Chandu bagi menyekat kemarahan tentera Jepun yang ketika itu sudah pun berjaya menguasai beberapa tempat di Tanah Melayu. Pasir Panjang dan Bukit Chandu merupakan laluan ke Alexandria yang merupakan depot penyimpanan senjata dan ubat-ubatan. Di Pasir Panjang, pasukan Lieutenant Adnan berjaya menembak mati beberapa orang tentera Jepun sehingga memaksa tentera Jepun berundur. Namun begitu, kedatangan semula pasukan tentera Jepun yang mengakibatkan kompani C berjuang bermati-matian sehingga kehabisan peluru. Pertahanan di Bukit Chandu semakin meruncing kerana askar Melayu terus diasak oleh tentera Jepun. Askar Melayu terus berjuang dan tidak berputus asa. Ketika itu, peluru hampir habis dan kebanyakan askar Melayu telah mati sedangkan tentera Jepun semakin ramai menghampiri Bukit Chandu. Semua askar Melayu terkorban dan Lieutenant Adnan turut tercedera. Tentera Jepun telah berjaya menawal Lieutenant Adnan lalu mengheretnya dan mengikat serta menekuk kepalanya dengan gunit. Lieutenant Adnan cedera parah, kemudian digantung pada pokok ceri lalu ditikam bertubi-tubi oleh setiap tentera Jepun dengan menggunakan bayonet sehingga mayatnya hancur. Peristiwa ini telah diceritakan dan dilihat oleh Kopral Yaakob yang tercedera parah di sebalik timbunan mayat-mayat askar yang lain. Beliau yang telah menceritakan peristiwa ini kepada penduduk kampung yang telah menyelamatkannya. Penghulu Baharum dan penduduk kampung telah bekerjasama untuk menggali lubang kubur bagi mengebumikan semua mayat askar Melayu yang terkorban di atas Bukit Chandu. Bagi isu peleraian, zaman pemerintahan Jepun merupakan zaman yang penuh penyiksaan bagi seluruh penduduk Tanah Melayu tidak kira bangsa. Pelakuan kejam yang berlaku di mana-mana dan penduduk tiada kebebasan. Pada masa inilah Sofia telah melahirkan bayi ketiganya iaitu Fatimah. Namun satu-satunya anak perempuan Lieutenant Adnan itu tidak dapat hidup lama kerana diserang demam panas. Sofia membesarkan anak-anaknya dengan kepayahan hidup pada zaman pemerintahan Jepun. Beliau melakukan kerja-kerja bercucuk tanam dan bersawah padi sebelum berkhidmat semula sebagai guru di Sekolah Melayu Sungai Ramal. Apabila sekolah itu dibuka, setelah British mengambil alih Tanah Melayu dengan kekalahan Jepun pada 15 Ogos 1945, Jepun telah menyerah kalah dengan pengoboman Hiroshima dan Nagasaki. Penduduk kampung kembali bebas dengan melakukan kerja-kerja pertanian. Sewaktu bertugas sebagai guru di sekolah tersebut, Sofia telah bertemu dengan seorang guru agama lelaki yang baru bertugas di situ. Sofia berkahwin dengan Ustaz Ridwan dan berpindah ke Melaka. Sofia kemudiannya meninggal dunia akibat penyakit leukemia setelah 4 tahun berkahwin dan hidup bahagia. Seterusnya kita bergerak kepada nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni yang terdapat di dalam novel Lieutenant Adnan ini adalah yang pertama, kasih sayang. Kedua, bertanggungjawab. Ketiga, keberanian. Kasih sayang ialah contohnya, Lieutenant Adnan sangat sayang akan isterinya Sofia dan berasa sayu ketika ingin meninggalkannya di Sungai Ramal.
sebelum dia berangkat ke Singapura untuk berjuang menyekat kemarahan Jepun. Lieutenant Adnan juga membawa Sofia tinggal bersama-sama dengannya di Pasir Panjang kerana tidak mahu berjauhan. Namun begitu, Sofia dihantar pulang ke kampung halaman demi keselamatan ahli keluarganya apabila Inggeris ingin melakukan serangan ke atas Pasir Panjang. Okey, di samping tu ada juga dalil yang boleh menyokong nilai-nilai murni tersebut seperti daripada Anas bin Malik radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu juga, kita sebagai seorang Muslim dituntut untuk sentiasa memuliakan, menghormati dan menyayangi semua peringkat usia. Tidak kiralah orang tersebut lebih muda daripada kita atau sebaliknya. Hal ini ada dinyatakan di dalam sebuah hadis walaupun hadis tersebut dinilai gharib oleh Imam Al-Tirmizi. Maksudnya adalah bukan daripada kalangan kami, sunnah kami, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, orang yang tidak menghormati orang yang lebih dewasa. Riwayat Al-Tirmizi. Seterusnya, kita pergi kepada bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab. Pada setiap pagi, Pak Saidi mengayuh basikal menghantar Adnan ke sekolah Inggeris sebelum pergi ke sawah dan menjemputnya balik pada waktu tengah hari. Setelah itu, Sofia menyara anak-anaknya dengan hasil titik pelus sendiri tanpa mengharapkan belas kasihan masyarakat sekeliling. Setelah kematian suaminya, Lieutenant Adnan dengan bekerja sebagai penuri getah dan pesawat sebelum menjadi guru semula. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Ketua atau imam adalah pemimpin dan dia akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Isteri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Dan pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini juga dapat menyokong nilai-nilai murni bertanggungjawab. Dan akhir sekali, nilai-nilai murni keberanian. Lieutenant Adnan berani berjuang menentang tentera Jepun sehingga ke titisan darah terakhir walaupun tanpa senjata. Pak Saidi mampu membunuh beberapa askar Jepun dengan hanya menggunakan keris pusakanya sebelum mati ditembak. Hadis-hadis yang dapat menyokong nilai-nilai murni keberanian ialah orang-orang yang membantu golongan yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah telah dijanjikan oleh Allah dengan mendapat pahala yang sama seperti orang yang pergi berperang. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya Abu Abdurrahman bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu berkata, sesiapa yang menyediakan keperluan orang yang berjuang fi sabilillah berarti ia telah berjuang. Sesiapa yang menjaga hak milik orang yang sedang berjuang dengan baik berarti ia telah ikut berjuang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan di dalam novel Lieutenant Adnan. Yang pertama, sikap berfikiran sempit tentang pembelajaran sekolah Inggeris, iaitu sikap orang kampung Sungai Ramal yang hidup bagaikan katak di bawah tempurung, memandang sinis akan Pak Saidi semasa dia menghantar Adnan anaknya ke sekolah Inggeris, dengan menganggap ianya tidak memberi sebarang kelebihan, malah sanggup berjumpa dengan Tok Ketua untuk menghalau keluarga Pak Saidi keluar dari kampung Sungai Ramal jika dia tidak memberhentikan Adnan dari bersekolah di sekolah Inggeris. Namun Pak Adnan tidak gentar akan sebarang ugutan maupun ancaman, malah dia sangat berharap agar Adnan mampu untuk bersekolah di sekolah Inggeris dengan mudah. Pak Saidi sanggup berbasikal menghantar Adnan ke sekolah walaupun jaraknya jauh dari kediaman rumahnya. Sesungguhnya Pak Saidi sangat dikagumi Cikgu Nazri. Kesungguhan Pak Saidi ini seharusnya ada di dalam setiap diri orang kampung Sungai Ramal bagi melahirkan anak Melayu yang berpendidikan supaya tidak dipandang rendah bangsa lain. Yang kedua ialah sikap anak-anak menunjukkan bagaimana ibu bapanya mendidiknya sewaktu kecil, iaitu Nordin, anak kepada Abu, merupakan anak muda seperti Adnan.
Berbeza dengan Adnan, Nordin seorang remaja nakal dan tidak mempunyai cita-cita yang besar seperti Adnan. Nordin anak muda yang berpandangan sempit, menganggap bahasa sekeras mana usaha masih tidak akan berjaya. Nordin juga anak muda yang nakal. Sewaktu Abu mengarah Tok Ketua Mahalang keluar, Pak Saidi keluar dari kampung. Pak Saidi mempertahankan diri dengan memberitahu Abu bahawa Nordin telah mencuri. Oleh disebabkan malu dengan berita disampaikan, Abu pulang dan merotak anaknya Nordin. Marah kerana kesalahannya terbongkar, Nordin mengajak rakan-rakannya membuat jahat terhadap keluarga Pak Saidi dan memandang rendah Pak Saidi kerana mengajar anak-anaknya bersilat. Inilah yang dikatakan bagaimana acuan begitulah kuihnya, bagaimana contoh begitulah contohannya. Sikap Abu yang terang-terang menunjukkan benci dan tidak berpuas hati terhadap Pak Saidi dan keluarga jelas terpampang sejurus mengajar Nordin turut membenci keluarga tersebut. Yang ketiga adalah jujur dan amanah dalam mempertahankan kebebasan dari jajahan. Samad yang merupakan tali barut di dalam askar Melayu sanggup berpaling tubuh daripada mempertahankan tanah Melayu. Malah sanggup bekerja sebagai pengintip untuk askar Jepun, memberi segala informasi tentang pergerakan dan rancang askar Melayu kepada askar Jepun. Sikap Lieutenant Adnan yang pihak dan peka dengan segala pergerakan hasil dari siasatan dan intipan penghulu derman, akhirnya 3 orang askar Jepun yang berkomplot bersama Samad dibunuh oleh askar Melayu. Lieutenant Adnan dan Samad pula mati ditembak oleh askar Jepun yang kemudiannya tewas di tangan Adnan. Penambahbaikan untuk penambahbaikan untuk sikap berfikiran sempit tentang pembelajaran sekolah Inggeris. Pendidikan adalah sesuatu keperluan yang penting dalam diri anak-anak muda kerana mereka akan menjadi waris kepada generasi yang bakal memimpin negara. Seperti di dalam novel Pak Saidi yang memandang jauh hal tentang pendidikan sewajarnya diterapkan dalam diri setiap warga kampung Sungai Ramal dengan menghantar anaknya Adnan ke sekolah Inggeris. Lahirlah seorang anak yang berpendidikan, mempunyai minda cerdas dan bijak berfikir. Titik peluhnya dibalas dengan jasa anaknya yang sentiasa mendapat keputusan cemerlang dalam pelajaran walaupun terpaksa berhempas tulang sewaktu belajar di sekolah itu. Penduduk kampung Sungai Ramal seharusnya mengikut jejak langkah Pak Saidi untuk berusaha menghantar anaknya ke sekolah yang berpendidikan tinggi dan tidak seharusnya menganggap menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris tidak membawa sebarang kebaikan kerana didikan agama seharusnya dididik oleh ibu bapa terlebih dahulu. Untuk penambahbaikan kedua iaitu sikap anak-anak menunjukkan bagaimana ibu bapanya mendidiknya sewaktu kecil. Penambahbaikannya ialah tidak salahlah peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya. Bagaikan contoh, begitulah contohannya digunakan dalam soal ini. Benar pepatah orang terdahulu bahawa anak-anak itu mencontohi apa yang diajar dan ditonjolkan ibu bapa di rumah. Sebagai ibu bapa, didikan nilai murni seharusnya didik dan ditanam dalam diri anak mereka sejak kecil. Menjadi contoh yang baik dapat melahirkan seorang anak yang baik budi pekerti dan elok perangainya. Dalam surah Al-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini menjelaskan sebagai ibu bapa perlu menitik beratkan hal berkaitan asuhan, bimbingan serta pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Untuk penambahbaikan yang ketiga iaitu jujur dan amanah dalam mempertahankan kebebasan dari jajahan. Amanah merupakan sesuatu perkara yang tidak boleh diambil endah. Di dalam Islam, amanah adalah sesuatu perkara yang sangat berat untuk dilakukan, serta balasan yang akan diberikan kepada pemecah amanah adalah sangat berat sehingga ditekankan di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat dan pencerobohan.
Ayat ini menerangkan berkenaan suruhan Allah agar manusia saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam perkara-perkara kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran serta larangan untuk bekerjasama dalam kemungkaran atau perkara-perkara yang bahil. Kesimpulan yang kita peroleh daripada novel Lieutenant Adnan Wirabangsa adalah sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan Lieutenant Adnan yang sanggup mempertahankan nyawanya demi negara tercinta. Kita perlu contohi dan mempraktiskan sikap seperti ini agar generasi akan datang dapat mengikut dan menjadikan sebagai satu tradisi di dalam kalangan masyarakat kita. Dengan adanya pahlawan seperti Lieutenant Adnan ini, negara Malaysia akan sentiasa makmur dan damai. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita hendaklah menghargai jasa pahlawan kita seperti contohnya Lieutenant Adnan yang sanggup mempertaruhkan nyawa beliau untuk mempertahankan negara Malaysia ni. Dan sebagai rakyat Malaysia yang sayang akan negaranya, kita perlu mempraktiskan sikap dan cinta akan negara supaya perasaan ini dapat diberikan dan dijadikan teladan untuk generasi akan datang, supaya generasi akan datang tahu pengorbanan dan jasa setiap pahlawan yang telah mempertahankan negara kita. Jadi ini rujukan yang kami peroleh daripada novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.